Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam Asas Sains Komputer bersama Cikgu Mi. Okay, so hari ni kita nak bincang, kita nak discuss, kita nak kupas tajuk tingkatan 3, bab 3. Okay, pembangunan algoritma. Okay, so antara bab dalam ASK ni antara bab yang paling mencabar untuk diterangkan kepada pelajar lah. Okay, sebab uh, apa, nanti kita tengok kenapa sebab yang paling susah untuk diterangkan. Okay? So harapkan cikgu bantu dengan video ni, pelajar dapat faham. Okay? Kalau tak faham tanya, kita bincang balik. Okay? Kita discuss balik. Okay? Mana part yang tak faham tu. Okay? So pembangunan algoritma. Okay, kita dah belajar tingkatan 1 kita dah jumpa algoritma. Tingkatan 2 kita jumpa algoritma lagi. So tingkatan 3 kita jumpa lagi algoritma. Okay? Okay. So untuk tingkatan 3 ni kita akan masuk kepada algoritma yang lebih tinggi lah. Okay, carta alih kita dulu mula-mula tingkatan 1 kita belajar linear je. Satu je. Okay, mula satu row je. Lepas tu kita belajar ada apa, decision, ada apa, condition. Lepas tu kita belajar ada loop. Okay, so sekarang ni kita gabungkan semua, kita buat satu apa, satu fungsi. Inilah algoritma tingkatan 3 ni. Okay. So dalam tajuk kali ni kita akan cover tentang, yang pertama kita akan cover tentang search. Okay. So dalam bahasa Melayu kita tahu search ni carilah. Okay, pencarian. Bagaimana kita nak mencari sesuatu data. Okay, menggunakan komputer. Okay, kita nak gunakan apa, arahan komputer untuk mencari satu data. Okay. Dan juga kita akan buat sorting. Sorting ni susun. Okay. Kita susun ikut yang paling besar ataupun yang paling kecil ke besar, ascending ataupun descending, daripada A ke B, B ke C, B ke apa, daripada A ke Z, Z ke A. Okey, so itu adalah sorting. Okey, so kita akan cover dua benda. Pertama, cari, dan kedua, sort. Okey, so boleh buka buku teks muka surat 62. Buka buku teks. Tengok nganga ya, buka buku teks. Okey, buka buku teks, baca juga. Sambil cikgu terang, okey, pause, boleh baca. Okey, so boleh faham lagi jelas. Okey, so dalam search kita akan belajar dua kaedah search. Algoritma dia dua. Okey, kaedah search. Yang pertama kita akan pergi kepada linear search. Okey, so nak dengar nama linear ni senang kan? Okey, so linear senang. Okey, linear search. Yang kedua kita ada binary search. Binary pun dah pernah dengar kan? So senang juga, tak ada masalah. Okey. Okey, so lepas tu kita akan belajar pula sort. Sorting ada dua juga. Yang pertama kita ada bubble sort. Okey. Tak pernah dengar dah. Bubble sort. Okey. Yang kedua kita ada bucket sort. Okey, so ada 4 algoritma yang kamu akan cover. Kenapa 4 macam ni? 4 macam ni. dalam tajuk algoritma tingkatan 3. Okey, so kita pergi kepada cikgu tak ambil ikut buku teks. Okey, buku teks ni dia linear, dia ajar dulu apa benda search, sort, apa benda. Tak, kita ambil dari modul, kita ambil modular So cikgu akan ajar video ni, cikgu akan ajar search, satu search, linear search, dan cikgu terus terangkan macam mana nak buat carta alih dia. Okey, macam mana carta alih dia berfungsi dan macam mana cara nak faham carta alih tu. Okey. Okey. Kalau tengok buku teks, kalau tak faham macam buku teks ni, kalau kita tengok dia terangkan semua dulu, lepas tu baru dia cerita balik macam mana sort. Okey. Tapi cikgu nak buat dalam video ni, cikgu nak buat search, linear search dulu. Cikgu terangkan linear search dan juga baru cikgu terus pergi lompat, pergi carta alih linear search macam mana. Okey? Boleh Okey, so kita follow. Okey, so kalau kita tengok buku teks, okey, muka surat apa ni? 63. Okey. So buku teks muka surat 63 ada diceritakan tentang macam mana linear search ni berfungsi dengan gambar buah-buahan. Okey. So kamu boleh baca, cuba fahamkan. Okey, so cikgu nak cerita ringkaskan sikit boleh faham yang ni, tak ada masalah. Okey, cuma cikgu nak cerita pasal linear search ni cara lebih ringkas sikit lah. Okey, so kita ada satu data. Okey, kita ada satu set data lah. Okey, kita kata nombor lah. Okey, kita ada 2, 5,
6, 9, 10. Okay, ini satu set data. Okay, so linear search ni mencari salah satu. Okay, katakanlah kita kata cari 9. Cari 9. Okay, so apa yang berlaku dalam linear search? Okay, okay, dia akan ada dia akan ada satu benda mencari. Okay, adakah ini sama dengan 9? Dia tanya, adakah ini sama dengan 9? Macam mana juga, adakah ini 9 sama dengan 9? Adakah ini sama dengan 9? Ini sama dengan 9 tak? Oh, tidak. So, dia pergi rekod kedua. Adakah ini sama dengan 9? Oh, tidak. So, dia pergi rekod ketiga. Adakah ini sama dengan 9? Oh, tidak. So, dia pergi rekod keempat. Adakah ini sama dengan 9? Ya. So, dia jumpa 9. So, kaedah carian ni, dia akan pergi setiap data. Okay. Setiap data dia akan pergi untuk cari 9. Okey, itu baru 9 lah. Okey, cuba kalau kamu bayangkan nama kamu. Okey. Okey, so kalau ada nama kamu. Nama Ali Kasim, Selamat, Abu, Jo. Okey, so cari Abu, dia kata. So dia akan cari satu-satu. Okey, dia pergi sini. Abu ke? Ni Abu ke? So bukan Abu, bukan Abu, cari Abu. Okey. So ni Abu ke? Oh bukan. So dia pergi rumah kedua. Ni Abu ke? Bukan. So bukan Abu. Dia pergi rumah ketiga. Ni Abu ke? So bukan Abu juga. Dia pergi rumah keempat. Ni Abu. So jumpalah Abu. Ini menggunakan linear search. Okey. Cuba bayangkan kamu nak cari data daripada Instagram. Kamu nak search Instagram kawan. Okay. So dia cari Cikgu Mi. Dia cari. So kalau lah, okay, Instagram tu gunakan linear search sebagai pencari. Okay, Instagram ada lebih kurang berapa? 1 bilion ke data apa dia punya user. Okay. So dia akan scroll one by one. Ini ke? Ini ke bukan? Ini ke? Bukan. Ini ke? Bukan. So dia akan read everything. Every particular data untuk cari adakah itu yang kamu carikan. Betul? Faham? Okay? Okay, so itu konsep linear search secara asasnya. Jelas? Jelas ke tidak? Kalau tak jelas, replay balik video daripada mula. Okay? Okay. So, cikgu padam sekejap. Okay, so kalau tengok kita punya contoh 3.2 dalam buku teks ni kan. Okay, dia kata Cikgu Aiman ingin mencari nama kelas murid kelas 3 utarik yang mempengaruhi markah 90 dan ke atas. Okay. Okay, so kelasnya ada 27 orang. Dia nak cari pelajar yang 90 ke atas. So macam mana dia punya proses pencarian? Okay, dia akan bermula juga. Okay, macam tadi juga. So dia akan mula daripada sini. Okay, dia cari. Adakah ni lebih 90? Ya, lebih 90. Adakah ni lebih 90? Tidak. Adakah ni lebih 90? Ya. 90 dan ke atas, dia katakan. 90 dan ke atas, mana 90 terlibat. Okay, adakah ini? Okay, so dia akan pergi every particular record untuk cari adakah markah dia lebih 90. Okay, dia akan ambil itu markah dia. Okay, okay, so itu adalah dia punya. So dia senaraikanlah juga apa yang murid. Ini adalah senarai murid yang dapat 90. Okay, so itu linear search. Okay. So kelemahan linear search ni, apa kelemahan dia? Okay, bila kita kata linear search ni ada kelemahan dia. Okay, kelebihan pun ada, kelemahan pun ada. Okay, kita cakap kelebihan dulu. Kita cakap kelemahan dulu. So, kelemahan linear search ni adalah lambat. Okay, prosesnya memakan masa yang lama. Okay, cuba bayangkan kalau data ni ada 1 juta. Kamu nak cari orang yang ke 900,000. So, berapa lama kamu kena tunggu untuk pergi step by step? So sangat lama. Okay. So dia tidak praktikal untuk data yang banyak. Okay. Tapi kelebihan dia adalah dia mudah nak buat. Okay. Dia tak pakai resource yang banyak untuk buat. Okay. Tapi dia memerlukan masa yang lama untuk buat carian. Okay. So kalau kata-kata cikgu kata, okay, so sekarang ni kamu dah dapat konsep dia, boleh tak kamu bina satu carta alih untuk menghasilkan linear search?
Tak boleh. Okey. Itulah masalah dia. Okey, so benda kamu dah belajar dah. Kamu dah belajar loop, kamu dah belajar if. Okay. Aplikasikan semua untuk buat satu carta alih linear search. Tak boleh buat. Okey, kita tengok macam mana. Okey. So dalam buku teks dia cerita pula pasal binary. Binary cikgu tak nak sentuh lagi, cikgu sentuh dalam next video So kita pergi bawah lagi tentang carta alih, membina carta alih, bla bla bucket sort lah. Okey, menulis pseudocode dan carta alih bagi linear search. Okey. So, kita dah belajar konsep dia. Siapa tak faham, replay balik. So, bagaimana kita nak menghasilkan carta alih? Okey. Okey, so macam mana kita nak buat carta alih? Dia dalam buku teks ni dah ada dah carta alih dia ni Siap. Hafal. Boleh. Cara paling senang hafal. Senang ke nak hafal? Okey, kalau susah nak hafal, okey, mari kita fahamkan apa benda yang berlaku dalam carta alih ni. Okey. Okey, so kalau tak boleh nak hafal lah, okey, so kita akan buat. Kita akan terangkan sikit. Cikgu akan terangkan sama-sama dengan cikgu. Cuba tengok macam mana sebenarnya. Nampak macam bersimpang siur kan? Tak, sebenarnya tak susah pun benda ni. Kalau faham elok satu persatu, benda ni tak susah pun. Okey, jom cikgu terangkan. Okey, tengok elok Tak faham? Tanya. Kalau laju sangat beritahu tau. Boleh pause. Okey, YouTube boleh buat course speed rendah lagi kan. Slow-slow sikit. Okey.